Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya yang maha besar, dapat lagi kita sama-sama pada malam ini menghirup udara, menghirup udara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, masih lagi diberikan nikmat hidup. Mudah-mudahan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kurnianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah semalam yang sedikit tergendala kerana ada masalah teknikal sikit. Insya-Allah kita sambung. Jangan mana kita ambil semula sikit, kita tarik sikit daripada awal perkataan pengarang rahimahullahu taala, yang mana pengarang rahimahullah taala dia menyebut alhamdulillahillazi anqazana binuril hidayah min zulumatid dalalah. Semalam kita ada bahas sikit tapi terputus lain ada sebab masalah teknikal. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung kembali dan kita akan menerangkan kembali apakah yang dimaksudkan oleh musannif pengarang rahimahullah taala. Dia kata bermula kepujian itu bagi Allah yang melepaskan, yakni yang menyelamatkan kita dengan nur, dengan cahaya penunjuk dia daripada segala kelam sesat, kegelapan, kesesatan. Ini dipanggil, kalau kita belajar dalam istilah dalam bahasa Arab, dipanggil bara'atul istihlal. Permulaan bercakap atau permulaan di karang kita tadi nak menunjukkan apa yang terkandung dalam kitab ni sebenarnya. Di muqaddimah dia ni, di permulaan percakapan, di permulaan karangan dia nak sebut apa yang akan isi kandungan daripada keseluruhan kitab ni. Dia kata sini bermula kepujian itu bagi Allah. Pertama dia nak puji Allah SWT. Kemudian dia menyifatkan Allah Ta'ala yang mana? Allah Ta'ala yang melepaskan, yakni menyelamatkan kita dengan nur, dengan cahaya penunjuk dia. Penunjuk dia dalam bahasa Arab dipanggil hidayah. Dalam bahasa Melayu kita panggil penunjuk, petunjuk. Yang kita sebut dalam kita baca semua dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi hidayah ni petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ni bukan satu perkara yang mudah-mudah. Hidayah, sampai tu kata hidayah ni mesti kita kena cari, mesti kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana orang yang dia hebat, cerdik, kaya, berpangkat tinggi, otaknya bijak, kehebatannya semua orang kenal dia, kealiman dia, tapi bila tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dapat. Kalau Allah Taala tak beri, habis tu kita kena minta. Dalam sembahyang kita minta, dalam luar sembahyang pun kita minta. Sebab apa penting sangat hidayah ni? Sebab hidayah ni lah, nur hidayah ni, cahaya hidayah inilah yang menyelamatkan kita, kata pengarang rahimahullah taala, daripada segala kelam sesat, daripada segala kegelapan, kesesatan. Sebagaimana saya bagi tahu semalam tapi terputus, yang bahawasanya kita di akhir zaman, fitnah ni, akhir zaman ni penuh dengan fitnah, kiri kanan depan belakang atas bawah kiri kanan depan belakang semua ada fitnah belaka. Kalau kita tidak ada ilmu, kalau kita tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala, kita akan tenggelam di dalam kesesatan. Bermacam-macam ideologi yang sesat sekarang, bermacam-macam fahaman yang boleh mengelirukan kita sebagai orang Islam. Kalau lah tak ada ilmu agama, habislah. Tak kena gaya akidah pun jatuh. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah dalam kitab ni dia akan beritahu kepada kita juga, yang mana Allah Ta'ala lah yang akan menyelamatkan kita
dengan sebab nur, dengan sebab cahaya petunjuk dia, daripada kita sesat, lebih-lebih lagi sesat akidah, sesat fahaman, tak selari dengan Al-Quran, tak selari dengan As-Sunnah. Walaupun dia kata kami ni mengikut Al-Quran, ikut Sunnah, tapi hakikatnya tak ikut Sunnah, tak ikut Al-Quran. Ulama-ulama dia tolak, na'udzubillah min zalik. Sedangkan ulama-ulama itu warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Mereka ni tak nak dah bermazhab, tak nak dah ikut ulama, ambil Quran Sunnah. Itu ya, Quran Sunnah, tapi nya apa yang ulama cakap tak nak dengar. Sedangkan ulama-ulama semua yang ambil daripada Quran dan Sunnah. Kita nak memahami Al-Quran, kita nak memahami Sunnah, mestilah melalui para ulama. Sebab kita nak faham Quran, tengok Quran faham selalu payah. Kita kena ada ilmu bahasa Arab, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu bahasa Arab macam-macam. Ilmu mantik macam-macam kita kena ada, barulah kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi kita kadang-kadang tu kita tak dapat. Hatta orang Arab sendiri pun kalau kita beri di Quran, saya pernah tanya orang Arab, perkataan Quran ni maksud dia benda, dia kata dia pun tak tahu walaupun bahasa Arab, tapi dia kata kena tengok tafsir. Kena tengok tafsir tu siapa dia buat, siapa dia karang, ulama-ulama. Sebab itu kita berhajat sangat kepada ulama-ulama, ilmu-ilmu kitab-kitab dia ni, supaya kita terlepas daripada kesesatan di akhir zaman. Siapa dia yang boleh menyelamatkan kita? Adalah dengan asbab hidayah. Hidayah tu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Taala. Macam mana kita nak dapat hidayah? Kita minta, kita cari, cari ilmu, ikhtiar dengan ilmu. Lepas tu minta, berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah selamat kita di dunia dan di akhirat. Kemudian pengarang rahimahullah ta'ala berkata, dia kata wa ab'aduna bittiba'i syari'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam minasyaqawah. Maksudnya, dan menjauhlah ia Allah. Yang pertama, Allah ni dia melepaskan kita daripada kesesatan, daripada kegelapan sesat, dengan sebab dia beri asbab, dia beri nur, cahaya dia. Cahaya apa? Cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Macam mana dapat petunjuk? Berdoa, minta dengan Allah Subhanahu Taala. Cari ikhtiar, cari ilmu. Tu dipanggil hidayah. Yang kedua, pengarang kata, dan menjauhlah ia Allah. Menjauh siapa? Menjauh akan kita dengan sebab mengikut akan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauh benda, menjauh daripada celaka, asyaqawah, syaqi, orang yang celaka. Kita tak terkelompok, kita tak tergolong dengan golongan orang yang celaka. Ramadan baru ni kita Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati asy-syarifah fi hadhihi al-lailati asy-syahri asy-syarifati al-mubarakati min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma min al-ashqiya'il mardudin. Kita minta Ta'ala, wahai Tuhan, jadikanlah kami ni dengan berkat malam daripada bulan Ramadan yang mulia ni, jadikanlah kami ni daripada golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, su'ada. Wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Dan kami minta, jangan jadikanlah kami ni daripada golongan orang-orang yang syaqi. Ashqiya jamak daripada syaqiyun, orang yang celaka. Apa maksud orang celaka? Orang yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Taala, orang yang tidak dapat keberuntungan di dunia, lagi-lagi teruklah di akhirat. Orang akhirat duduk sedap-sedap dalam syurga, kita di akhirat duduk terazab di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Macam mana kita ni tak nak tergolong dalam golongan orang yang celaka? Dia kata dan menjauhlah ia Allah akan kita semua ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjauh, Allah Taala menjauhkan kita daripada celaka dengan sebab kita ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ikut syariat Nabi? Apa itu syariat Nabi? Agama Islam itulah. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi tak bagi tahu dalam hadis-hadis dia, apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat.
Dan Nabi tak ada, sahabat tak ada nak ikut siapa sekarang. Ikutlah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris Nabi. Jadi kita nak ikut syariat Nabi dengan cara kita ikut ulama-ulama kita kata macam mana. Sama ada ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama yang sekarang asalkan berpandukan kepada Al-Quran, Al-Sunnah dan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kalau ikut ulama, kalau ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengarang kata kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu taala daripada celaka. Celaka tu apa? Celaka di dunia ni, tak ada beruntung pahala benda. Duduk dalam dosa sama, duduk dalam maksiat sama. Lebih-lebih lagi duduk dalam kekufuran, na'udzubillah, tu dua atas dunia. Celaka di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tergolong dengan golongan orang yang celaka. Lalu pengarang rahimahullahu taala meneruskan lagi perkataan dia. Dia kata wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu liirsyadil ubadi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu liirsyadil ubadi. Dan rahmat, itu terjemahan daripada selawat. Dan sejahtera, terjemahan daripada salam. Kita kata selawat dan salam kepada Nabi. Apa maksud selawat? Apa maksud salam? Selawat bermaksud kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Itu selawat. Selawat tu maksudnya kita minta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu masuk selawat. Selawat maksudnya memberi rahmat. Kita minta Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salam adalah kesejahteraan, sejahtera, selamat, aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang Nabi tak suka. Jadi kita berdoa juga wassalatu wassalam, kata pengarang, dan rahmat dan sejahtera, yakni daripada Allah SWT atas orang yang telah menyuruh akan dia orang oleh Allah Ta'ala bagi menunjukkan segala hambanya irsyadil ibad. Siapa dia irsyadil ibad? Li irsyadil ibad ni iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berkait rapat dengan tajuk kitab kita, iaitu irsyadil ubad, menunjuki jalan yang menunjukkan kepada hamba-hamba. Siapa dia yang menunjukkan hamba ni? Iaitulah dengan wasilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala utuskan Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ni supaya apa? Liirsyadil ubad, supaya nak menunjukkan, tunjuk, bagi tahu kepada kita, kepada segala-gala hamba ni, macam mana kita nak mengenal Allah SWT, macam mana kita nak ibadah kepada Allah Ta'ala, macam mana kita nak mengelakkan diri daripada orang, daripada tergolong orang yang celaka, macam mana kita nak menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang rahimahullah taala dia berdoa supaya Allah, kita sama-sama juga berdoa supaya Allah Taala memberikan rahmat dan memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad inilah yang Allah Taala utuskan dia supaya menunjukkan kita ni hamba. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tak utuskan, apa jadi pada kita? Kalau 1400 tahun dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tak bangkitkan sama sekali, tak utuskan sama sekali, apa jadi pada kita pada hari ini? Kemungkinan kita masih lagi tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar kita tidak berpakaian, tak tahu benda satu tentang agama, macam binatang, macam lembu kebak. Kehidupan kita kalaulah sekiranya tak dibangkitkan, tak diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kau wahai Muhammad ke atas muka bumi ni sebagai seorang rasul, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam.
Bukan kepada kita manusia saja, tak. Binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bukit, bukau, bumi, laut, semua. Bintang-bintang di langit semua tu menjadi rahmat dengan sebab adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu perlu sangat kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pengarang di awal kitab dia, awal-awal lagi dia diselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi inilah yang menunjukkan segala hamba, menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيل الرشاد. Dan atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya orang tadi, iaitu Nabi lah, dan segala sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya mana? Yang dapat petunjuk, yang dapat penunjuk kepada segala jalan penunjuk. Pengarang rahimahullah ta'ala disambung lagi, dan atas keluarganya, maksudnya wassalatu wassalamu ala alihi, dan selawat dan salam juga bukan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tak, juga kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi ni ada dua. Yang pertama, ahli keluarga Nabi, orang yang ada titik baris, ada nasab, ada keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah seperti mana orang yang Said, Sayyidah, Syarif, Syarifah, Habib, Habaib, orang-orang yang ada pertalian dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keluarga Nabi juga ialah orang yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyahut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun termasuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau kita ni mengikut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat dan salam juga, kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala berikan kesejahteraan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga segala sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi sebagaimana kita sedia maklum, orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi pada zaman Nabi itu masih hidup lagi. Nabi masih hidup, dia berjumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi, maka dia panggil sahabat. Walaupun sekejap, dia jumpa sekejap aja. Walaupun sekejap, dia tetap dia panggil sahabat. Jadi juga selawat dan salam ke atas sahabat-sahabat Nabi, yang mana keluarga Nabi dan sahabat Nabi ni yang dapat penunjuk lah kepada segala jalan-jalan penunjuk. Sebab dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, isteri Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, mereka lah orang yang dapat petunjuk yang paling hampir sekali. Seolah-olah dia macam kita duduk dekat di siang hari, kita tengok matahari, straight tengok matahari. Tu orang yang dapat Nabi, dapat nur cahaya petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sebab itu Nabi kata, ashabi kan nujum fa in qatadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sahabat-sahabatku ni semua hak ada ni, kan nujum, sepertilah bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Kan nujum fa in qatadaitum fa in fa ayy ataupun fa in qatadaitum ihtadaitum, maka jika kamu ikut mereka, mana satu kamu ikut mereka, sahabat-sahabat Nabi SAW ni, ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk daripada Allah SWT. Kita nak ikut siapa sahabat Nabi SAW? Nak Sayyidina Umar ke? Nak ikut Sayyidina Ali ke? Nak ikut Sayyidina Abu Bakar ke? Boleh. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia dapat pengajaran, petunjuk, ilmu direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aku ni mana, hak mana mu nak ikut-ikutlah. Sebab dia semuanya dia panggil ilmu tu dia ambil daripada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Sebab itulah sahabat-sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang paling awal mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu taala melalui wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu
besar sekali. Begitu besar sekali manfaat ataupun begitu besar sekali jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalaulah tak ada Nabi, kalaulah tak ada sahabat-sahabat Nabi, apakah macam mana kita nak dapat ilmu, macam mana kita nak dapat sunnah-sunnah, syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ulama-ulama kita ni ambil sanad daripada guru mereka sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dalam mukadimah kita ini nak menunjukkan kepada kita isi kita ni dia lebih mengutamakan nak menyelamatkan kita daripada kesesatan, nak tunjuk kita bagaimana jalan yang betul, bagaimana jalan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Akidah kita macam mana, nak kenal Allah Subhanahu Taala ni macam mana, faham, adakah fahaman-fahaman yang kita duduk pegang sebelum ni betul ke tak? InsyaAllah dalam kitab ni dia akan beritahu sedikit kepada kita cara kita nak berpegang teguh dengan ajaran, dengan syariat Nabi SAW, dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah, supaya kita tak sesat atas dunia. Bila tak sesat atas dunia, insyaAllah akhirat esok kita tak sesat lah. Kita akan balik semula tempat asal kita, iaitulah syurga. Sebab syurga tu tempat asal kita. Mana tempat asal kita? Sebab Nabi Adam AS berasal daripada dalam syurga, sebelum dia diturunkan ke bumi. Maka kita anak-anak cucu Nabi Adam AS nak balik semula tempat asal kita, mana, iaitu syurga. Habis tu orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang sesat, dia akhirat esok dia tak pergi tempat asal dia pergi melencung tempat lain, iaitu neraka. Na'udzubillah min zalik. Supaya kita tak tergolong dalam golongan tersebut. InsyaAllah ni adalah mukadimah pada malam ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung kembali pada malam esok dan malam seterusnya. InsyaAllah dalam seminggu kita buat 4 malam, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Yang mana 4 malam ni insyaAllah kita akan konsisten istiqamah selepas isyak, dalam lebih kurang pukul 9 suku 9.15 minit, kita akan baca sikit kitab ni sebagai nasihat, sebagai pedoman kita untuk lebih-lebih lagi kita berada di dunia yang penuh cabaran ni, dunia yang penuh dengan berbagai-bagai fitnah ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita kat sekat tu dulu, kita akan sambung kembali esok, yang mana pengarah rahimahullah dia akan menyambung kembali, dia akan masuk apakah dia nak beritahu dalam kitab dia ni, insyaAllah. Jadi sekat tu dulu, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wallahu a'lamu bissawab.